Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe, like, comment, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda sangat mengejutkan daripada Astro Awani. Kes Najib Rosmah terus curi tumpuan pada 2022. Ia menyaksikan Najib menjadi bekas Perdana Menteri pertama Malaysia yang terpaksa meriuk dalam penjara bagi kesalahan jenayah. Kuala Lumpur tahun 2022 sekali lagi menyaksikan mahkamah menjadi tumpuan apabila melakar beberapa keputusan penting dalam kes rasuah, pengubahan wang haram, pecah amanah, jenayah serta bunuh yang membabitkan ahli politik dan tokoh atau orang kenaman. Bagaimanapun paling mencuri perhatian ialah kes rasuah membabitkan Datu Sri Najib Tun Razak dan istrinya Datin Sri Rosmah Mansur. Keputusan mahkamah dalam kes berfolio kes tinggi itu turut menyaksikan Najib menjadi bekas Perdana Menteri pertama Malaysia yang terpaksa meriuk ke dalam penjara bagi kesalahan jenayah. Najib 69 telah dibawa ke penjara Kejang selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos mengekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadapnya kerana menyeleweng RM42 juta dana milik SRC International Sendirian Berhad. Panel 5 hakim dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimunah Tengku Tuan Mat ketika menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang mengekalkan perintah Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa bekas Perdana Menteri itu semasa perbicaraan kes tidak pernah mempersoal wang sebanyak RM42 juta yang dideposit ke akaun bank pribadinya. Seminggu selepas itu, istri Najib pula mencuri tumpuan apabila Mahkamah Tinggi menjatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda RM970 juta selepas mendapati beliau bersalah atas 3 pertuduhan rasuah membabitkan projek solar bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Mahkamah turut memerintahkan Rosmah 70 dipenjara 30 tahun jika gagal membayar denda. Bagaimanapun mahkamah membenarkan permohonan beliau untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan. Rosmah turut berhadapan pertuduhan membabitkan kes pengubahan wang haram dan mengelak daripada membayar cukai. Mahkamah Tinggi telah menetapkan 12 Mei tahun depan untuk perbicaraan. Sementara itu, Najib berhadapan 4 kes penyelewengan wang sebanyak RM2.3 bilion dana milik Satu Malaysia Berhad 1 MDB menggunakan kedudukannya untuk memindah laporan audit 1 MDB pecah amanah jenayah berjumlah RM6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Company IPIC dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International sebanyak RM27 juta. Mahkamah Tinggi telah menetapkan 30 Januari tahun depan untuk memutuskan sama ada Najib dan bekas Ketua Pegawai 1MDB Arul Kanda akan dibebaskan daripada pertuduhan atau diperintah membela diri. Satu lagi kes tinggi yang meraih perhatian umum ialah kes timbalan Perdana Menteri Datu Sri Dr. Muhammad Ahmad Zaid Hamidi membabitkan sistem visa asing apabila Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 23 September membebaskan beliau daripada 40 pertuduhan menerima rasuah di akhir kes pendakwaan. Hakim Datu Muhammad Mustafa membebaskan Ahmad Zaid yang juga Presiden UMNO selepas mendapati pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie bagi semua pertuduhan apabila mereka gagal membuktikan elemen terpenting yaitu penerimaan wang rasuah dan saksi utama pula tidak boleh dipercayai. Tidak berpuas hati dengan keputusan itu, pendakwa memfailkan rayuan pada 26 September dan Mahkamah Rayuan telah menetapkan 10 Januari tahun depan untuk pengurusan kes.
Bagaimanapun Ahmad Zaid masih dibicarakan atas 47 pertuduhan pecah amanah, jenayah rasuah dan pengubahan uang haram, membabitkan puluhan juta ringgit dan milik Yayasan Akal Budi. Pada 24 Januari, lepas Mahkamah Tinggi memerintahkan beliau membela diri bagi semua pertuduhan dan setakat ini, pembelahan memanggil 6 saksi termasuk Ahmad Zaid. Pembicaraan kes itu bersambung pada 6 Januari tahun depan. Satu lagi kes tinggi yang menjadi tajuk utama Akbar ialah pembebasan bekas ahli parlimen Baling Datuk Seri Abdul Rahim daripada 3 pertuduhan rasuah dan 10 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan projek jalan raya di Perak serta Kedah. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dalam kenyataan memaklumkan bahwa jabatan Peguam Negara AGC tidak meneruskan pertuduhan terhadap Abdul kerana tiada keterangan dan fakta yang memihak kepada pendakwaan. Begitu juga dengan pembebasan Peguam Tan Sri Muhammad Safi Abdullah daripada 2 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan Rm 9.5 juta yang didakwa diterima oleh Najib dan membuat pengistirahan palsu kepada lembaga hasil dalam negeri. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila tekan subscribe, like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Menteri perlu bijak beri kenyataan. Sidang akbar Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan baru-baru ini mendapat komen ramai di media sosial. Disiarkan menerusi Facebook Kementerian Pertahanan, sidang akbar berkenaan diadakan selepas ahli parlimen Rembau itu melawat mangsa banjir di Kuala Terengganu. Ramai yang memberikan komen positif kepada Muhammad kerana penjelasan yang diberi beliau berhubung kerja-kerja bantuan mangsa-mangsa banjir, terutama melibatkan askar Melayu di Raja RAMD, begitu jelas, tidak teragak-agak dan boleh diterima. Setiap persoalan yang diajukan pemerintah dijawab tersusun seolah-olah jawapannya berada di hujung jari. Banyak perkara yang orang ramai tak tahu, misalnya tindakan RAMD sepenuhnya mengeluarkan aset-aset dari negeri lain untuk membantu bangsa banjir. Diceritakan dalam sidang akbar itu, sebenarnya tidak semua menteri mempunyai kebolehan dalam memberi kenyataan kepada orang ramai. Adakala kementerian melakukan kerja dengan baik serta bersungguh-sungguh, tetapi menerima kecaman disebabkan kegagalan menteri yang mengetuai kementerian itu menyampaikan maklumat kepada orang lain.